Okey, soalan Kelantan matematik kertas 1. Okey, mana? Alright. 1. Raja 1 menunjukkan sebatang tiang lampu setinggi 24 meter. Diberi jarak mengufuk QP adalah 18 meter. Hitung sudut tunduk dari puncak tiang lampu A. Bila cakap sudut tunduk ke dongak ke, dia mesti daripada paksi X. So sekarang ni A ni, dia kata sudut tunduk dari A, so daripada paksi X dia tunduk dia macam ni. So ni yang dia nak cari. Okey, so dia kata dia nak sudut tunduk. Tinggi dia cakap tak? Dia kata 24. So tinggi dia 24. So kita boleh buat segitiga macam ni. Ni 18, ni 24. Kita boleh cari theta dekat sini dulu, baru kita boleh cari theta dekat sini. So guna trigo lah. So trigo. So saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. So kalau tengok theta kat sini, 18 ni adalah tentang, 24 ni adalah sebelah sudut sebelah. Jadi kita guna tangent. Theta 1, tangent theta 1, nampak formula ni, tangent theta 1 sama dengan garis bertentangan bahagi garis bersebelahan. Garis bertentangan adalah 18, garis bersebelahan adalah 24. Jadi theta 1 sama dengan tangent negatif 1, 18/24. Okey, tekan shift, tekan tangent, kita dah bahagi 18 bahagi 24, kita dapat 36.87. Tapi 36.87 ni theta 1. Kita nak theta. Kita tahu dari paksi X dia 90 darjah. Jadi 90 tolak dengan jawapan tadi, kita dapat 53.13. Jadi jawapan dia D. So tadi ni 36.87, betul? Jadi ni dekat sini theta 1. Theta 1 dekat sini. Yang kita nak ni theta ni, sebab sudut tunduk ke sudut dongak ke mesti daripada paksi X. Okey. 2. Selesaikan pecahan algebra di bawah. Jadi sekarang ni, okey, H kuasa 2 tolak 2 HK per 4 tolak 4H tambah H kuasa 2 darab dengan 3H tambah 6K per 4H tambah 8, macam tamat ni, bahagi, okey, bila bahagi pecahan sama juga dengan kita darab terbalik. H kuasa 2 tolak 4 per H kuasa 2 tolak 4K, nampak tak? So dia terbalik. So sekarang ni bila kita ada macam ni, kita faktorkan. So H kuasa 2 tolak 2 HK, kita boleh keluarkan H. Kita keluarkan H. Yang tinggal H tolak 2K. Bawah ni boleh faktorkan tak? So sekarang ni kita ada H kuasa 2 tolak 4H tambah 4. So 4 ni 2 darab 2. So negatif sama dengan dua-dua ni negatif. So H tolak 2, H tolak 2, ataupun senang just guna kalkulator je untuk tengok. So H tolak 2, H tolak 2. Kalau tekan kalkulator dapat 2. So kita tahu benda ni sama. So H tolak 2, H tolak 2. Okey, darab. Okey, H dengan K kita boleh faktor keluarkan 3, betul? Jadi bila keluarkan 3, tinggal H tambah 2K. Bawah ni kita boleh keluarkan 2, betul? Bila 2, no, kita boleh keluarkan 4. Bila keluarkan 4, yang tinggal H tambah 2. Okey, darab H kuasa 2 tolak 4. Kita tahu yang ni A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi ni H tolak 2, H tambah 2. Yang bawah ni H kuasa 2 tolak 4K. Bawah ni, so H kuasa 2 tolak 4K. So ni 4K kuasa 2. Oh my god. So ni kuasa 2. Jadi kalau kita tengok H kuasa 2 tolak 4K kuasa 2, dia sama macam ni. So dia H tolak 2K, H tambah 2K. So dia akan jadi H kuasa 2 tolak 4K kuasa 2. Bila macam ni, nampak tolak dengan tambah, nombor sama dia akan kuasa 2 yang depan.
tolak dengan kuasa 2 yang belakang. 2K kuasa 2 sama dengan 4K kuasa 2. So ni dia akan jadi H tolak 2K dengan H tambah 2K. So kita boleh potong yang mana yang kita boleh potong. Yang atas dengan bawah boleh potong. Ni H tambah 2K. Ada yang boleh potong tak H tambah 2K? Okay. H tambah 2K boleh potong dekat sini. H tolak 2K boleh potong dekat sini. So sini ada H tambah 2. Atas pun ada H tambah 2 pun boleh potong. Sini ada H tolak 2. H tolak 2 dengan H tolak 2 boleh potong. Jadi yang kita tinggal, okay, boleh potong lagi tak? Dah tak boleh potong. So yang tinggal H 3 dengan ada H tolak 2 dengan 4 dekat bawah. So 3H per bawah ni ada H tolak 2 darab 4. Ataupun bila darab ni terbalik pun tak apa. H tolak 2. 3H mana CD dia? 3H per 4H. Okey, ni 4H tolak 2. Jawapan kita D. 3. Darjah 2 adalah cartapan yang menunjukkan 4 jenis cara ke sekolah bagi 900 orang pelajar. Dia kata okey, kereta 210%, 30% daripada pelajar ke sekolah dengan motosikal. Berapa yang guna bas? Jadi sekarang kita kena tahu berapa orang yang kereta 210 daripada keseluruhan adalah 210 daripada 360. Sebab satu bulatan 360 darjah darab dengan 900 kita dapat. So just guna kalkulator. 210 bahagi dengan 360 darab dengan 900 kita dapat 525. Jadi 525 orang naik kereta. Kalau motosikal 30% per 100 darab dengan jumlah keseluruhan 900. So boleh potong-potong. 3 darab 9 dapat 270. Jadi ini yang by motosikal 270 keseluruhan 900. Jadi yang naik bas sama dengan 900 tolak 525 tolak 270. Jadi kita dapat 900 tolak 525 tolak 270. Kita dapat 105. Jadi 105 orang yang pergi sekolah naik bas. D. Okey, 4. Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah X dan Y bagi fungsi. Okey, so fungsi dia Y sama dengan 3 tolak 2X tambah X kuasa 2. Okey, naik. Hitung nilai bagi P tambah Q tambah R tolak S. Okey, so sekarang ni X dengan Y. So kita tahu ada dua pemboleh ubah. Ganti satu dapat lagi satu. Jadi P ni, kalau yang kotak pertama ni negatif 3. Kalau X negatif 3, Y sama dengan 3 tolak 2 negatif 3 tambah negatif 3 kuasa 2 sama dengan 3. So negatif 2 darab negatif 3 dapat tambah 6 tambah 9. Jadi 9 tambah 9 18. Y ni adalah P. Right, so ni P. Kalau ni pula Y dia Q. Q sama dengan X dia negatif 1. 3 tolak 2 negatif 1 tambah negatif 1 kuasa 2. So kita dapat 3 negatif 2 darab negatif 1 dapat tambah 2. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. So 5, 6 PQ. Jadi untuk R, Y sama dengan R. Kita ganti dekat sini Y sama dengan R. So X ganti dengan 1. R sama dengan 3 tolak 2 1 tambah 1 kuasa 2. Jadi 3 tolak 2 tambah 1. 3 tolak 2 1. 1 tambah 1 2. Okey, lepas tu S. S sama dengan, gantikan X jadi 4. 3 tolak 2 4 tambah 4 kuasa 2. Jadi 3 tolak 8. 3 tolak 8 tambah 4 kuasa 2 16. Jadi negatif 8 tambah 16 dapat 8. 3 tambah 8 11. Jadi yang dia nak sekarang P tambah Q tambah R tolak S. P kita 18 tambah Q kita 6. R adalah 2.
S adalah 11. Jadi 18 tambah 6 24, 24 tambah 2 26. 26 tolak 26 tolak 11 kita dapat 15. Jadi 4 jawapan dia C. Okey. 5 dalam rajah 3 PQR sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, PQR bersudut tegak kat sini. Hitung nilai bagi cos X tambah cos Y. Okey. So dia nak cos X tambah cos Y. So macam nak kira? So ni kena ingat formula 3 lah. Saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tentu tak single. Okey. So sekarang ni kalau nak kira kalau kita nak kira cos, okey. Cos sama dengan sudut sama dengan garis bersebelahan bagi dengan hipotenus. Jadi kalau kita nak kira Y, kita kena tahu dekat sini berapa. So kita kira guna Pythagoras theorem. So ni dia punya hipotenus, betul? Kalau kita bagi sini X, kita tahu X sama dengan punca kuasa 2, 29 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2. So kalau kita guna kalkulator, okey, punca kuasa 2 29 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2, kita dapat 21. So kita tahu sini 21. Jadi kita boleh tengok cos X tambah cos Y sama dengan cos X sama dengan cos X sama dengan sudut sama garis bersebelahan bagi hipotenus. Kalau untuk X bersebelahan adalah 20, hipotenus adalah 29. Tambah cos Y sama dengan, kalau Y bersebelahan adalah 21, dia punya hipotenus adalah sama iaitu 29. Jadi kita dapat 41/29. Jadi jawapan 5 adalah C. 6. Antara kawasan bertanda A, B, C, D dalam rajah 4 yang manakah memuaskan ketaksamaan. Okey, so sekarang Y lagi besar daripada 4X tambah 8. Lepas tu X tambah Y lagi kecil dari 8. So sekarang ni kita kena tahu yang ni untuk garis yang mana. So senang kita susun dalam Y sama dengan MX tambah C. Kenapa? Kita boleh nampak kat mana dia punya kecurunan dia macam mana. Kalau M positif maksudnya dia menaik, kalau M kurang maksudnya dia menurun. C pula adalah titik persilangan. So kita nampaklah sini macam ni lah. Okay, so sekarang ni Y sama dengan 4X tambah 8. Okay, ni yang pertama. Yang ni X tambah Y lagi kecil daripada 8 kan. Sama juga dengan Y lagi kecil daripada negatif X tambah 8. So ni 2. So ini adalah garis yang menurun. Ni, so 4 ni positif. So dia punya garis lurus dia menaik ah. So kalau tengok yang menaik adalah yang ni. Yang ni adalah yang pertama. Yang ni adalah yang menurun yang kedua. Jadi lagi besar. Yang menaik ni dia lagi kawasan yang ke atas. Lagi besar maksudnya ke atas. So dia kawasan ni. Okey. Lepas tu kalau tengok yang ni, ni adalah yang menurun garis yang kedua, lagi kecil. Bila lagi kecil maksudnya menghadap ke bawah. Kita ada garis ni, yang menghadap ke bawah adalah yang ni. So yang bertindan adalah kawasan A. Jadi 6 jawapan dia A. 7. Antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang, kecuali apa yang boleh. So inflasi kita tak boleh nak anggarkan macam mana. Kesihatan diri pun sama, kita tak boleh nak agak bila kita akan sakit, bila kita akan sihat. Rasa kerajaan pun sama, tapi perbelanjaan diri ni kita yang decide lah. So yang mempengaruhi pelan kewangan jangka panjang adalah kita lah, kita yang, kecuali kita yang decide sendiri nak guna banyak mana. Okey. 8. Jadual 2 adalah jadual kekerapan yang menunjukkan jisim badan pelajar tingkatan 2 amanah. Hitungkan min berat dalam kg bagi seorang pelajar. Jadi min ni formula dia EFX bahagi EF.
Ni hasil tambah semua frekuensi. Yang ni adalah frekuensi darab dengan X. X ni titik tengah lah. So, cara nak cari titik tengah, kita tambah dua-dua ni bahagi 2. 20 tambah 29 bahagi 2, kita dapat 24.5. Jadi, kita nampak sini 24.5 tambah 4.5. So, bawah pun sama ni 34.5, 44.5, 54.5, 64.5. Jadi, EFX sama dengan kekerapan darab dengan X ni bahagi dengan semua F. So, kita just guna kalkulator je. So, kita buat macam ni. So, atas ni, kalau yang guna MX tu, kita buat kurungan. Atas ni semua kurungan. Lepas tu baru bahagi dengan bawah ni semua kurungan lah. So, 24.5, 24.5 darab 2. Nampak dia punya kekerapan 2. Tambah dengan 34.5. 34.5 darab dengan 10. Tambah dengan 44.5. 44.5 darab dengan 4, tambah juga dengan 54.5, 54.5 darab dengan 3, tambah 64.5 darab dengan 1. So, bahagi dengan hasil tambah semua frekuensi. Jadi, 2 tambah 10 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 10 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Okay. So, kita dapat 40. So, just terus masuk kalkulator je, dapat 40. Okay. 9. Hitung nilai punca kuasa 3, negatif 3, 3/8 darab punca kuasa 2, 36 tolak 2, kuasa 3, kuasa 2. So, benda ni sebenarnya boleh direct guna kalkulator lah. Terus dapat jawapan lah kalau tak careless. Okay, tapi saya tunjuk cara manual. So, okay, tukar pecahan tak wajar. 3 darab 8, 24, 24 tambah 3, 2, 7. So, dia negatif 27/8 darab punca kuasa 2, 3, 6 dapat 6 tolak 2 kuasa 3, 8. Okay, kuasa 2. Jadi, sekarang ni kita tahu negatif 27 ni sama dengan 3 kuasa 3. 8 sama dengan 2 kuasa 3. So, darab dengan 6 tolak 8, negatif 2 kuasa 2. So, kita tahu punca kuasa 3 dengan kuasa 3 kita boleh buang. So, 3 ni negatif 3/2 kuasa 3 darab negatif 2 kuasa 2 dapat 4. So, sekarang punca kuasa 3 dengan kuasa 3 ni kita boleh buang. So, kita dapat negatif 3/2 darab 4. Potong-potong, kita dapat negatif 6. So, jawapan untuk 9 ni C. 10. Manakah antara pernyataan berikut adalah benar tentang lokus? Jadi, 10. Titik bola yang ditendang akan menghasilkan satu bentuk bulatan. Tak semestinya bila bola tendang tu dia akan jadi bentuk bulatan, dia boleh jadi bentuk apa, contoh tendang macam ni kan. So, salah. Pergerakan satu titik, dia ada satu titik dilancarkan akan menghasilkan satu bentuk garis selari. So, satu titik, satu garis je lah. Okay, so, bukan. Hujung penggelap cermin kereta, so kita punya wiper kereta tu yang bergerak akan menghasilkan satu lengkungan. Betul lah, bila gerak kan gerak lengkung. So, ni betul. So, pergerakan satu titik pada ayunan bandur ringkas akan menghasilkan bulatan satu garis lurus. Circle of straight line. So, bila benda tu dah akan gerak macam ni lah. Jadi, bukan lah. So, jawapan dia C. Okay. 11. Hitung luas permukaan sebuah kon yang mempunyai diameter sepanjang 6 cm dan tinggi 4 cm. So, kita ada kon. So, ni kena guna formula kon lah. So, dia kata diameter dia 6 cm, lepas tu tinggi dia 4 cm. So, apa formula luas permukaan kon? Luas permukaan kon, bila tengok dekat formula, ataupun kalau hafal pun lagi bagus, sama dengan pi J kuasa 2 tambah pi J S. So, J ni J jari. So, ni adalah diameter. So, kita guna J jari sama dengan 3. Sama dengan
Pi dah bagi siap-siap guna 22/7. 22/7 darab dengan J jejari adalah 3/2 tambah Pi 22/7. Jejari adalah 3. S ni adalah, S ni adalah yang tepi ni. So sekarang ni kita macam ni. Bila kita pandang daripada tepi, dia macam ni. So kini kita ada 3 cm dia punya jejari dan tinggi dia adalah 4. So kita kena tahu ni adalah kita panggil S. Jadi S sama dengan ni hipotenus 4/2 tambah 3/2 sama dengan 5. So ni 5. So just guna kalkulator kita akan dapat. So 22/7 darab dengan 3/2 terus 9 terus pun boleh, tambah 22/7 darab 3 darab 5. So kita dapat 528/7. Kalau tukar perpuluhan 75.43. So sama dengan 75.43. So jawapan dia adalah C. 12. Tulis dalam bentuk X antara A, B di mana A dan B adalah pemalar bagi ni. So 1 antara 2X tolak 3/3, 5. So soalan macam ni kita buat satu-satu. Mula-mula kita ambil yang depan ni. So 1 lagi kecil daripada 2X tolak 3/3. Kita buat 3 pergi sini. Jadi 1 darab 3, 3. 2X tolak 3. So 2X tolak 3 ni kawasan besar. Jadi bila kita nak ni mesti nak tukar sini, follow. Yang ni mesti follow ni. Lagi besar 3. Nampak tak kawasan yang lagi besar? Jadi 2X lagi besar daripada 3 ni pindah belakang jadi positif 3. Tulislah. So 2X lagi besar daripada 6. X lagi besar daripada 3. Ini yang pertama. Yang kedua, 2X tolak 3/3 lagi kecil daripada 5. 5 pindah sini. 2X tolak 3 lagi kecil daripada 15. 2X lagi kecil daripada negatif 3 pindah jadi positif 3. 2X lagi kecil daripada 18. So X lagi kecil daripada 18 bahagi 2 kita dapat 9. So kalau kita tengok ni, kita ada 3 dengan 9. Betul? Dia lagi besar daripada 3 dan dia lagi kecil daripada 9. Jadi kawasan yang dia share adalah X daripada 3 sampai 9. 13. Zuhakir memahat sebuah blok kayu berbentuk kubus. So blok kayu tu bentuk kubus, panjang tepi dia 6 cm dan mengeluarkan sebuah kubus kecil daripadanya. Jika isi padu kubus yang tinggal adalah 189 cm padu, cari panjang tepi kubus kecil yang dikeluarkan. So dia ada kubus besar di mana kubus tu tepi dia 6 cm. Betul? Lepas tu dia keluarkan kubus kecil. So kita tahu kita bagi dia X lah. Di mana lepas dia keluarkan isi padu ni tinggal 189. Jadi isi padu asal adalah, isi padu kubus besar adalah 6/3 lah. Betul? Tolak dengan 189 kita dapat isi padu kubus kecil. Jadi 6/3 tolak 189. So 6/3 tolak 189 kita dapat 27. So isi padu kecil adalah 27. Jadi kita tahu 27 sama dengan X²3. Isi padu ni X²3 kan, sama dengan 27. X sama dengan punca kuasa 3 27, kita dapat 3. Jadi 13 ni jawapan dia B. 14. Titik K ialah titik tengah bagi garis lurus JL. So K ni titik tengah bagi garis lurus JL. So kita ada GL. So K ni kat sini lah, tengah-tengah. Koordinat J adalah -3, 12 dan K adalah 2, 9. Hitung koordinat L. So L ni X2, Y2. So kalau titik tengah kita tahu X hujung ni X1 tambah ni bahagi 2 dapat titik tengah. So kita tahu -3 tambah X2 bahagi dengan 2. Ni kita tulis apa? Sama dengan 2.
So 2 bagi 2 sini, negatif 3 tambah X2 sama dengan 4, ataupun ni senang X terus berapa, X2 sama dengan, pindah tepi, 4 tambah 3 jadi 7. Okay. Jadi untuk Y, so kalau tengok ni X sama dengan 7 automatik, jawapan kita B lah. Tapi kalau nak kira sampai habis pun boleh lah, just tunjuk lah. So 12 tambah dengan Y 2 bahagi dengan 2 sama dengan 9. So pindah sini, 12 tambah Y2 sama dengan 18. So Y2 sama dengan 18 tolak 12, kita dapat 6. So sama lah. Okay, 15 diberi garis lurus X tolak 1 tambah KY sama dengan 0, selari dengan garis lurus. So kita kena tengok keyword. Bila dia cakap selari, maksudnya apa yang dia maksudkan dengan selari? Bila selari, M dia sama. Jadi kita buat Y sama dengan MX tambah C untuk tahu dia punya, inilah untuk yang first ni. So X tolak 1 tambah KY sama dengan 0. KY sama dengan negatif X tambah 1. Y sama dengan negatif 1 per K. Nampak tak? Kita nak Y semua bahagi dengan K tambah 1 per K. Okay. Jadi untuk yang pertama ni kita tahu M dia sama dengan negatif 1 per K. Okay. Untuk nombor 2 ni, sebenarnya kita tak payah nak buat macam ni, sebab kita tahu dia tengah cakap pasal pintasan. Dan kita ada lagi satu formula, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi sekarang ni negatif pintasan Y kita adalah 4, pintasan X kita adalah 3. So sekarang ni dia nak apa ni? Dia nak K. So kita tahu dia punya M sama. So kita tahu negatif 1 per K sama dengan negatif 4 per 3. So kita darab silang, 4K sama dengan 3. Jadi K sama dengan 3 per 4. Jadi 15, jawapan dia C. Okay, 16. Ara menunggang motosikal pada kelajuan 40 km per jam dan kemudian memperlahan kelajuan sebanyak 20% daripada kelajuan awal dalam masa 40 saat. Hitung pecutannya. Okay, so sekarang ni kita kena tahu formula lah. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. So sekarang ni laju akhir kita ni, laju akhir, okay, sebab laju awal sebab kita dah ada. Laju awal sama dengan dia kasih 40 km per jam. Laju akhir sama juga, sama dengan dia kata dia kurangkan 20%, maksudnya sekarang ada 80 lagi peratus darab dengan 40. So potong-potong dapat 32 km per jam. So laju akhir, so tengok jawapan dia kilometer, okay, dia berapa kilometer per jam per saat. So kita boleh kekalkan kita punya unit ni kilometer per jam. Laju akhir 32 km per jam tolak 40 km per jam bahagi dengan masa adalah 40 saat. So negatif 8 per 40 saat km per jam. So guna kalkulator, negatif 8 bahagi 40 sama dengan kita dapat negatif 0.2 km per jam per saat. So jawapan kita adalah A. 17. Ringkaskan. So soalan dia ni 3A kuasa 2 B 1 per 2 kuasa 4 darab A negatif 3 B kuasa 4. So sekarang ni kita buat satu-satu ikut dia punya pembuli ubah. 3 kuasa 4 dulu darab, so A kuasa 2, bila ada kuasa dikuasakan kita darabkan kuasa tu, 2 darab 4 dapat 8. Okay. B 1 per 2 darab 4 dapat 2. Okay. Darab, so ni A negatif 3 B 4. So kita asingkan ikut dia punya, ni lah pembuli ubah lah. 3 kuasa 4 dapat 81, betul? A kuasa 8, kita ada A kuasa 8, A dengan A. So darab, bila darab kita tambah kuasa, 8 tambah negatif 3.
Lepas tu B pula kita ada 2. Lepas tu kita darab, maksudnya tambah dengan kuasa B lagi 1, 2 tambah 4. Jadi kita dapat 81 A, 8 tolak 3 dapat 5, B 2 tambah 4 dapat 6. 81 A kuasa 5, B 6. Jadi 17 ni jawapan dia D. Okey, 18. Okey, punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2, 4/5 kuasa negatif 3. Bila kuasa negatif sama juga dengan okey, 1/4/5 kuasa 3. Di mana ni sama juga dengan 5/4 kuasa 3. Dia macam tu, dia terbalik. So ni bila sini punca kuasa 2 ada kuasa 3 sama dengan 5/4 kuasa 3/2. Jadi untuk 18 jawapan kita adalah A. 19. Rajah 5 menunjukkan gambar rajah van dengan set semesta XYZ. Di antara rantau A, B, C, D yang manakah memuaskan set yang ni? Okey, so tengok. Ni adalah union tau. Maksudnya X, semua Y, di mana semua X dan semua Y ni tak termasuk dengan Z sebab ada tanda ni. Jadi kalau kita tengok Z ni yang ni. Jadi X, Y yang tak termasuk Z, sepatutnya jawapan dia A dan B. Jadi sebenarnya soalan ni salah lah sebab bukannya A atau B tapi jawapan dia A dan B. Okey. 20. Dalam rajah 6, PQR adalah garis lurus, cari nilai X. So, PQR, mana PQR garis lurus, cari nilai X. So, kita tahu sekarang ni, okay, ni X maksudnya ni sama. Okay. So, sekarang ni kalau garis lurus, sudut dekat sini sama dengan 180 tolak 35, kita dapat 45. So, sini 45. Kalau sini 45, sini 65, sini mesti 180 tolak 45 tolak 65. So, ni 110 sama dengan 70. So, dekat sini 70. Kita nampak sini 90 darjah. Kalau sini 70, sini mesti 20. So, saya tarik keluar. Sini 20. Sini ada X. Sini X. So, kita tahu 2X. X tambah 20 sama dengan 180. Segitiga kan. So 2X sama dengan pindah belakang 180 tolak 20 sama dengan 160. X sama dengan 160 bahagi 2, kita dapat 80. Jadi 20 jawapan dia C. 21. Diberi panjang lengkuk bulatan adalah 16.5 cm dan sudut pada pusat bulatan ialah 45. Hitung panjang dalam cm je jari bulatan. So, kita tahu bilik bulatan ni 360 darjah. So, kita ada 45 betul. Sini 16.5. So, ni sebahagian daripada perimeter. So, 45/360 darab. Ni adalah sebahagian daripada perimeter bulatan. Perimeter sama dengan 2 pi J. 2 pi J. Okey, sama dengan 16.5. Jadi 45/360 darab 2 darab 22/7 darab je jari sama dengan 16.5. Jadi je jari sama dengan 16.5 bahagi, so ni boleh potong 180. So mana nak kecilkan sebab boleh guna kalkulator je. Darab 22/7. So ataupun ni. Okey, so 16.5 bahagi dengan 45/180. Lepas tu darab dengan 22/7. Kita dapat 21. Jadi kita dapat 21. Jawapan dia J sama dengan 21 cm. 21 jawapan dia C. Rajah 7 menunjukkan dua bulatan berpusat di A dan B. A dan B diberi PQRS dan PTUV adalah tangen sepunya. PQRS, so PQRS dengan PTUV. Okey. PAQ, so saya link kat sini saya siap.
PAQ sama dengan 70, hitung nilai X tambah Y. Okey, kalau tangent maksudnya sini dengan sini, tangent sini dengan sini 90 darjah. Dan kita tengok dia punya segitiga ni, sini 90 darjah, sini 70, dia share hujung yang sama. Sini pun 70 darjah. Kalau sini 70 darjah, sudut dekat sini adalah 180 tolak 70 sama dengan 110. Kita tengok Y tu macam ni. Ni 110, 110 ni Y. Betul? Tapi yang ni sama. Okey. Jadi Y ni sama dengan 180 tolak 110 bahagi 2, kita dapat 70 bahagi 2 dapat 30. 70 bahagi 2 dapat 35. So Y sama dengan 35. Tulis kat sini sekejap. Y sama dengan 35. Okey. Kalau Y sama dengan 35, nampak tak garis lurus atas ni? Okey, kita tukar warna lain lah. Okey, garis atas ni. Okey. So ni 90. Y ni adalah 35. Jadi kita tengok ada X, ada 90, ada 35. Jadi kita tengok X tambah Y ni dapat 90 lah. Mana nampak lah X tambah Y ni dapat 90. Sebab sini dah 90. Kalau nak kira 90 tolak 35 dapat sini 55. 55 tambah 35 still dapat 90. Jadi jawapan dia D. Okay, 23. Perimeter sebuah bilik matematik yang berbentuk segi empat tepat adalah 74 meter. So kita ada bilik di mana dia punya perimeter dia 74. Jika panjang bilik matematik 28, so 28 nak tahu X. So ni mesti sama 28, di mana perimeter dia 74. Cari dia punya lebar. So X tambah 28 tambah X tambah 28 sama dengan 74. 2X tambah 28 tambah 28 dapat 56 sama dengan 74. Jadi 2X sama dengan 74 tolak 56, kita dapat 18. So X sama dengan 18 bahagi 2, kita dapat 9. So di dalam meter 9 meter. So 23 jawapan dia A. 24, hitung nilai. Okey, so sekarang ni 246 asas 7 tambah 352 asas 7. Bila cakap pasal asas ni, maksimum nombor dalam asas tu mestilah asas tolak 1. So kita tahu maksimum nombor dia 6. So lepas 06 dia akan pergi 10. Di mana ni 6, ni 7. Okey. So sekarang okey, 246 tambah 352 ni asas 7, asas 7. 6 tambah 2, 8. Kita tahu asas 7 maksimum nombor adalah 6. So dia akan jadi, okey, so 8 betul. So 107 ni 1, 1 ni adalah 8. So dia akan turun 1 sini, dia akan naik 1 kat sini. Okey. 5 tambah 5, 10. 10 ni berapa? So 9, 1, 2, 10 ni 1, 3. So 3 ni akan turun, dia akan naik 1 sini. So tambah lagi 6. Jawapan dia 6, 3, 1 asas 7. Jadi soalan ni 24, jawapan dia D. Okay. 25, purata penggunaan air sehari di sebuah kawasan perumahan 7952. Hitung jumlah penggunaan dalam meter padu di kawasan perumahan tersebut pada bulan Ogos. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai betul. Dia nak bentuk piawai 3 angka bererti. Jadi sehari 7952. Kalau sebulan, bulan Ogos pula ada 31 hari. So guna kalkulator kita dapat 7952 darab 31. Kita dapat 246512. 246512. Okey. 246512. Ni kalau ni lah. So sebenarnya kalkulator ni, okay, dia ada ENG lah. So korang tak kira ada berapa nombor ni, tekan ENG. Nampak? Tapi ni kuasa 3.
Okey. So dalam tutorial calculator class Swiss yang saya buat, ada tunjuk macam mana nak terus dapat bentuk piawai lah. Tapi kalau nak explain kat sini lama, so tengok je video tu. So ni saya ajar kira manual. So daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5. So kita nak jadikan bentuk piawai, dia mesti satu nombor sebelum titik perpuluhan. So 2 mesti kat depan, 2.46512. Lepas tu tadi nak jadikan 2.4 ni, kita 1, 2, 3, 4, 5 betul. Kita bahagi dengan 10 kuasa 5. So kita kena darab dengan 10 kuasa 5 dekat sini. So 2.46512 10 kuasa 5. Okay, tapi dia nak 3 angka bererti. 3 angka bererti maksudnya kalau yang 3 angka bererti, kita kira dari depan lah 1, 2, 3 sampai dekat sini. Tapi kena tengok nombor before tu. Nombor before dia 5. So dia akan jadi 2.47 10 kuasa 5. Jadi 25 jawapan dia B. 26. Encik Martin buat pinjaman peribadi 30,000 dari bank cerdas. Kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik 15 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Martin? Jadi dia pinjam 30,000, kadar faedah 400. So jumlah yang dia kena bayar A sama dengan P tambah PRT. P ni berapa yang dia pinjam. Jadi R ni sama dengan rate ataupun interest dia. Jadi 4% sama dengan 0.04. T sama dengan 15. Jadi jumlah keseluruhan yang dia kena bayar adalah P sama dengan 30,000 tambah 30,000 darab R adalah 0.04. T adalah 15. So jumlah keseluruhan yang dia kena bayar adalah 30,000 123 tambah 30,000 darab 0.04 darab 15. So yang dia kena bayar adalah 48,000. So dia kata berapa ansuran bulanan. So ansuran bulanan kena bahagi dengan, jadi ansuran bulanan kena bahagi dengan 48,000 bahagi dengan 15 tahun. Dalam 15 tahun ada 12 bulan. Jadi 48,000 kita buat balik lah. So 48,000 48 1 2 3 bahagi dengan 15 darab 12, kita dapat 266.67. Jadi setiap bulan dia kena bayar 266.67. 26 jawapan dia B. 27. Antara berikut manakah satu pokok? Kalau tengok ni kita dah nampak jawapan dia B. Tapi pokok ni dia 6 tolak 1. Jadi tepi sama dengan bucu tolak 1. So kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada 5 bucu. Dia patut ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi dia ada 5. So bukan. So ni ada 1, 2, 3, 4 bucu. So tepi patut ada 4 tolak 1 sama dengan 3. Macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ada 6. Jadi tepi sama dengan 6 tolak 1. Patutnya ada 5. 1, 2, 3, 4. So bukan. Dan ni pun dah nampak memang bukan pokok lah. So jawapan dia B. 28. Nisbah bilangan guli yang dimiliki oleh Nazril kepada Aidil adalah 2/5. Nisbah bilangan guli yang dimiliki oleh Nazril kepada Din adalah 3/1. Cari nisbah bilangan guli yang dimiliki oleh Nazril, Aidil, Din. So dia kata Nazril, okay, sekarang kita ada 3, Nazril, Aidil dengan Din. Nazril dengan Aidil 2, 5, betul? Lepas tu Nazril kepada Din adalah 3, 1. Okay. Cari nisbah bilangan guli yang dimiliki oleh Nazril, Aidil, Din. So dia mesti samakan lah. So sekarang ada 2. So sekarang ni
kita samakan dia. N ni ada 2. So kita samakan, kita jadikan dia 6. So kalau nak jadikan 6, sini kena darab 2, sini kena darab 2. Betul? 1 darab 2 dah jadi turun jadi 2. So untuk atas ni, kalau 2 nak jadikan 6, kena darab 3. So ni pun kena darab 3. So dia jadi 15. Yang depan ni jadi 6. So 6, 15, 2. Jawapan untuk 28 adalah A. 29. Jadual 3 menunjukkan nilai luas objek. Hitung. 29. Jadual 3 menunjukkan nilai luas objek, nilai luas imej dan nilai faktor skala yang berlainan di bawah pembesaran. Hitung nilai PQR. So sekarang ni kena tahu formula lah. Jadi luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ni formula dia. Okay. So kalau tengok ini faktor skala, P ni faktor skala. So luas objek, luas imej. So luas imej sama dengan 72 sama dengan K kuasa 2. K ni adalah P kuasa 2 darab L, luas objek adalah 8. So P kuasa 2 sama dengan 72 bahagi 8. So sama dengan 9. P sama dengan punca kuasa 2 9 sama dengan positif negatif 3. So skala ni, kalau negatif ni maksudnya melambangkan arah lah. Okay. Jadi positif atau negatif 3. So C dengan D dah salah lah. Okay. Lepas tu kalau untuk yang kedua ni pula, okay, luas imej, okay, kita ambil yang ni. Luas imej adalah Q sama dengan K kuasa 2. K dia adalah 1/3 kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek dia adalah 54. So sama dengan 1/9 darab 54. So kita boleh potong, dapat 6. Q sama dengan 6. Jadi ni 648 ni terlampau besar. So jawapan dia B. So sama juga kalau ganti R ni patut dapat yang ni lah. Patut dapat yang ni lah sebab jawapan dia B. 30. Titik A, 2A terletak pada garis lurus. Tentukan nilai A. So nak tahu titik ni kena tahu dia punya persamaan lah. Persamaan garis lurus. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Kalau tengok ni, Y per 8 tambah X per 4 ini adalah dia punya persilangan paksi X dengan paksi Y. So kita boleh keluarkan titik. Persilangan paksi Y 8. Jadi 8 ni sama dengan dekat paksi Y X0, Y 8. Dekat paksi X, persilangan paksi X, Y0, X4. Lepas tu kita tahu juga persilangan paksi Y sama juga dengan C. Jadi C ni sama dengan 8. So kita kira M sama dengan, okay, nak tengok M mana dulu, apa telah apa, mana X1, Y1, tengok dekat X. Ni X kemudian betul, jadi ni X1, Y1. Ni X2, ni Y2. Jadi sini ialah 0 tolak 8 per 4 tolak 0. Jadi 0 tolak 8, negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. Jadi kita dah ada persamaan garis lurus. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. So ni kita punya persamaan garis lurus. So kita ada titik A dengan 2A. Jadi kita boleh ganti je lah. So Y dia 2A. 2A sama dengan negatif 2. X dia adalah A tambah 8. Okay. Jadi 2A sama dengan negatif 2A tambah 8. Kita bawa 2A ni pergi belah kiri nak kasih dia positif. 4A sama dengan 8. A sama dengan 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi jawapan dia C. 31. Berdasarkan rajah di bawah, cari luas bagi tiga segitiga yang sama dengan segitiga KLM. Jadi macam nak kira luas. So luas sama dengan 1/2 darab panjang darab lebar. So kita ada hipotenus. Kita dah ada dia punya lebar, nak kena cari dia punya panjang. So guna Pythagoras theorem. So kalau sini X, kita tahu X sama dengan punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita dapat, so just guna kalkulator lah. So punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kita dapat 15. So X sama dengan 15. So luas sama dengan separuh darab panjang adalah
15, lebar dia adalah 8. So potong-potong 4 darab 15, 60. Dan kita tahu ni untuk KLM, luas KLM. So luas yang dia nak adalah darab 3. So 180. 32, diberi bahawa matriks tidak mempunyai matriks songsang. Cari nilai M. So macam mana nak tahu tak ada matriks songsang? So matriks songsang ni 1 per AD tolak BC. So ni matriks dalam dia lah. So A dengan D terbalik, B dengan A, negatif B dengan negatif C. So kalau tak ada matriks songsang, maksudnya dekat bawah ni kosong. Sebab semua nombor tak boleh per dengan kosong. So kita tahu AD tolak BC sama dengan kosong. So ni lepas matriks songsang. Sebelum matriks songsang ni A, B, C, D. So A kita negatif 3, D kita M, tolak B adalah negatif 2, C adalah C adalah 12 sama dengan kosong. So negatif 3M. So negatif 2 darab dengan 12 dapat 24 sama dengan kosong. Pindahkan 3M pergi sini. Negatif 3M jadi 3M sama dengan 24. M sama dengan 24 bahagi 3 dapatlah 8. So jawapan dia adalah D. 33. Raja 9 menunjukkan satu set data mata terkumpul dengan satu pertandingan kuis. Okay, so dia kata cari julat antara kuartal bagi set data. So kena tahu julat antara kuartal maksudnya Q3 tolak Q1. So kita ada berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So kita ada 19 data. Jadi kena tahu dulu median dekat mana. Median tengah-tengah sama dengan, kalau nombor ganjil 19 tambah 2 tambah 1 bahagi 2. So 20 bahagi 2 10. Jadi yang ke 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini adalah dia punya median. Jadi kuartal adalah tengah-tengah. So antara 1 sampai 9. So yang tengah-tengah 1 sampai 9 mestilah yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. So 4. So Q1 sama dengan 4. So lagi yang belakang ni 1, 2, 3, 4, 5 lah 8. Ini adalah Q3. Jadi julat sama dengan Q3 tolak Q1. Q3 adalah 8, Q1 adalah 4. Jawapan kita adalah B. So 33 jawapan dia B. 34. Raja 10 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta bergerak dari bandar P ke bandar Q. Okay. Cari percutan dalam kilometer per minit kuasa 2 kereta itu pada 0.7 jam terakhir. So 0.7 jam terakhir sini sampai sini lah. So dia nak percutan. So percutan ni apa? Percutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. So sekarang laju akhir dia, okay, ni dia punya laju. Laju akhir dia adalah kosong. Betul kat sini. Laju awal dia adalah 0.63. Okay. Di mana ini adalah dalam, tengok ini kilometer. Dia punya laju dalam kilometer per minit. Kilometer per minit. Okay. So sekarang ni dalam masa 0.7 jam. Masa dia 0.7 jam. So kalau tengok tak tally sebab ni kilometer per minit. So ni kilometer per minit kuasa 2. Maksudnya dia mesti per dengan minit. So sekarang 0.7 jam. Kita kena tukar 0.7 jam kepada minit. Nak tukar jam kepada minit darab dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit. So kita kira je lah. So 0 tolak 0.63 bahagi dengan 0.7 darab dengan 60. Kita dapat negatif 0.015. Negatif 0.015. So sebab ni dalam minit. So kita dapat dalam kilometer per minit kuasa 2. So inilah yang jawapan yang kita cari. Negatif 0.015. So 34 jawapan dia B. 35 diberi markah Y. So dia nak cari Y. 2X sama dengan 2Y kuasa 2 tolak 3Z per 2.
So kita nak cari y, kita naik kat sini. 2x darab 2 dapat 4x sama dengan 2y kuasa 2 tolak 3z. So kita nak y je, yang negatif 3z kita pindah. Bila kita pindah tinggal 2y kuasa 2, betul? Jadi kawasan 4x ni ada 4x tambah 3z yang kita bawa masuk. So y kuasa 2 sama dengan 4x tambah 3z bahagi 2. So y sama dengan punca kuasa 2 4x tambah 3z bahagi 2. Jadi 35 jawapan dia A. Dalam rajah 11, QRSTUV sebuah poligon dan PQR garis lurus. So kalau garis lurus PQR ni kita tahu dia 180 darjah. Okey. Nilai X, Y, Z adalah, so rasa ni Y ni sebab X, Y, Z kan. Okey, so kalau ni 94, sini adalah 180 tolak 94 dapat 86. So kena tahu hasil tambah semua sudut dalam ni sama dengan berapa. So kalau poligon nak cari hasil tambah semua sudut dalaman N tolak 2 darab 180. So kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 bucu. Jadi 6 tolak 2 darab 180 sama dengan 4 darab 180. So kita dapat 4 darab 180. Kita dapat 720. So sini adalah 720. So sekarang ni kita tahu X tambah Y tambah Z tambah semua sudut dalam ni 133 tambah 128 tambah 86 sama dengan 720. Jadi X tambah Y tambah Z sama juga dengan 720. Tolak semua ni. Tolak 133, tolak 128, tolak 86. So kita dapat, so tadi 720 tolak dengan 133 tolak 86 tolak 128, kita dapat 373. Jadi 36 jawapan dia A. Encik Adam menginsurans rumahnya dengan insurans kebakaran. Dia insurans rumahnya dengan jumlah insurans yang diperlukan. Hitung jumlah pampasan yang diterima oleh Encik Adam jika rumahnya musnah sepenuhnya. So kalau rumah dia musnah sepenuhnya, so yang dia boleh insuranskan adalah 80%. So sama dengan 80 per 100 darab dengan 550,000 harga rumah tu. So dia kena deductible ini adalah berapa yang dia kena tanggung. So tolak dengan 5,000. So ni yang daripada harga rumah 80% tolak dengan 5,000 yang dia kena tanggung. So yang dia dapat adalah, okay, so 80 per 100 darab dengan 550 123 tolak 5,000. So kita dapat 435,000. So yang dia dapat adalah 435,000. So jawapan dia adalah A. Antara berikut yang manakah mewakili yang ni. So maksudnya kalau kita ganti, kita akan dapat sama lah persamaan tu. Jadi kalau tengok yang pertama ni, X sama dengan 2Y kuasa 3. So kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 1, so 1 kuasa 3 dah 2. So tak memenuhi persamaan. Kalau yang ni, kalau B ni, kalau kita ambil yang first, kalau X sama dengan 9 sama dengan 2, Y 2 kuasa 3, 9, 2, 8 sama dengan, so sini dah 19, so tak sama. Dia kiri dengan kanan mesti sama. So ni tak memenuhi persamaan. Okey. Kalau C 2 dengan 12. So kat sini pula X sama dengan 2Y kuasa 3. Kalau X sama dengan 12, Y sama dengan 2, 2 kuasa 3, 12 sama dengan 2, sini 8. So 12 tak sama dengan 16. So ni pun tak memenuhi persamaan. So 3 lepas ni mesti D lah. Tapi nak check pun boleh 1, 2. So X sama dengan 2Y kuasa 3. Kalau X 2, 1 kuasa 3. So 2 sama dengan 2.
jadi memenuhi persamaan lah. Jadi jawapan dia D. Sebuah kereta api bergerak dari bandar P ke bandar Q yang berjarak 200 km dalam masa 1 jam 30 minit. So kita ada PQ 200 km. So dia ambil masa 1 jam 30 minit. Jika kereta api mengambil masa untuk bergerak, mengambil masa 40 minit untuk bergerak dari Q ke A. So dia nak pergi ke A pula 40 minit. Berapakah jarak antara Q ke A? So dia nak jarak. Kebarangkalian Azizul makan sebiji oren ialah 0.31. Kebarangkalian Azizul makan sebiji pisang 0.45. Jadi oren adalah 0.31. Pisang kita bagi P je 0.45. Kalau dia makan dua-dua adalah 0.09. So dia nak apa ni? So dia kata kebarangkalian Azizul makan sebiji oren atau sebiji pisang. So sebiji oren atau sebiji pisang sama dengan PO, dia makan oren tambah dengan dia makan pisang tolak dengan kebarangkalian dia makan dua. So sama dengan 0.31 tambah 0.45 tolak 0.09. Jadi bila tekan kalkulator, 0.31 tambah 0.45 tolak 0.09, kita dapat 0.67. Jadi jawapan 40 adalah 0.67. Jadi jawapan dia C.